Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-23. Faktor-faktor yang boleh mendapat kasih sayang, mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang keempat iaitu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faktor keempat ini agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita dicintai oleh Allah ialah merenung ayat-ayat. Ayat-ayat di sini maknanya ialah tanda-tanda kebesaran Allah taala. Bukan suruh pergi baca Quran saja, ayat Quran itu pun juga ayat juga, tetapi ayat di sini ialah tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kita kaji, bila kita renung, bila kita perhati, bila kita teliti kekuasaan Allah pada tanda-tanda yang Allah Ta'ala ciptakan, disitulah kita nampak kehebatan Allah. Bila kita nampak kehebatan Allah, maka timbullah perasaan sayang kepada Allah. Banyak orang sekarang dah tidak ada masa untuk memerhatikan ciptaan Allah. Nak tengok malam, nak tengok bintang malam-malam pun dah tak sempat. Tak sempat. Sebab dia tengok bintang di TV lebih daripada bintang di langit. Orang dulu-dulu dia kaji bintang, dia suka tengok bintang, dia perhati bintang. Bila dia tengok bintang tu saja, dia sudah tahu kekuasaan Allah. Maha bijaksana, maha kuasanya Tuhan menciptakan cakrawala. Tapi disebabkan kita terlalu sibuk sangat, tak sempat nak kaji. Orang putih dia kaji bintang-bintang, dia ada balai cerap dia. Kita tunggu anak bulan Ramadan dengan anak bulan Syawal aja, baru sibuk pergi tengok anak bulan. Tidak tak ambil tahu langsung, lantaklah macam mana bintang, macam mana bulan, aku tak tahu apa. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita perhati. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawat, as-samawat, ulama tafsir mengatakan penciptaan semua bumi, fi khalqis samawat, semua langit. As-samawat maknanya semua langit. Dia tak sebut di situ langit saja-saja. As-samawat maknanya langit-langit. Berapa langit? Semua langit. Kadang-kadang kita sebut langit itu 7, sab'an shidada, 7 lapis yang gagah-gagah. Wal ardi, dan satu bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Kenapa langit itu digunakan perkataan jamak, plural? As-samawat. Sepatutnya guna perkataan inna fi khalqis samai wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Tapi di situ disebut as-samawat, menunjukkan bahawa langit tu banyak. Langit ni banyak. Tuan-tuan buka dalam kitab berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Langit yang mula-mula adalah bentuk air, langit yang kedua adalah bentuk besi, langit yang kedua adalah bentuk tembaga, langit yang ketiga adalah bentuk berbeza-beza sampai langit yang paling tinggi, yang perbezaan langit itu berbeza. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa langit itu banyak. Yang paling disebut oleh Allah ialah as-sama'ud dunya, langit dunia yang paling hampir dengan kita. Yang bila Rasulullah naik ke Mi'raj itu, Rasulullah menceritakan bahawa Rasulullah melalui lapisan air. Lapisan air itu apa? Ini yang kena kaji.
berada di antara bumi dengan langit itu satu benda yang berupa satu lapisan, yang mungkin hari ini kita boleh sebut sebagai lapisan ozon, yang menghalang cahaya dan matahari direct sampai kepada kita. Ini yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis baginda tentang langit. Begitu juga dengan bumi, wal ardi, dan diciptakan bumi. Kenapa bumi digunakan perkataan singular, kata-kata mufrad? Kenapa tak digunakan bilangan banyak, bilangan jamak? Menunjukkan bahawa bumi yang macam bumi kita ni cuma ada satu. Bumi yang macam bumi kita ni ada satu aja. Tak ada tempat lain bumi macam bumi ni. Tidak ada kehidupan macam bumi ni di planet Marikh, planet Neptune, planet Zuhal, tak ada. Jangan tuan-tuan harap boleh cari buah durian di planet Zuhal, tak ada tuan-tuan. Yang adanya cuma ada di bumi aja. Jangan tuan-tuan harap kok jumpa penyapu di planet Mushtari, tak ada. Yang ada hanya di bumi saja dan di Selangor. Ini benda-benda yang benda itu cuma ada di bumi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wal ardi. Kalaulah kehidupan macam bumi ni, kalaulah ada kehidupan macam bumi ni, ada di bumi lain, ada di tempat lain, tak terlaksana segala hukum. Tuan-tuan bunuh orang di bumi, tuan-tuan ambil kapal terbang pergi duduk bumi lain pula. Jenuh polis cari. Yang duduk di bumi ni pun polis tak jumpa Nurin. Pembunuh Nurin lah tak jumpa. Ayah Pin lagi tak jumpa. Nah, kalaulah kata ada planet yang boleh tuan-tuan duduk, ada planet yang boleh kita tinggal, tak terlaksana hukum. Dia kahwin di bumi, dia cerai, tinggalkan isteri dia, tak bagi nafkah, dia pergi lari planet lain. Mana nak cari? Nak claim nafkah bulanan mana? Sebab hari ni orang putih duk kaji, boleh tidak duduk di planet Marikh, hantar robot, hantar angkasawan robot untuk meneliti macam mana status tanah, macam mana kandungan tanah, boleh atau tidak, udara wujud atau tidak, air ada atau tidak di planet Marikh. Kalau ada, kita nak duduk sana. Allah awal-awal bagi tahu tidak ada macam mana di bumi, tidak ada di planet lain. Contoh rujuk di dalam suratul A'raf juzuk yang ke-8, muka surat yang pertama, Allah Ta'ala sebut walaqad makkannakum fil ard. Sesungguhnya kami hanya jadikan tempat tinggal kamu di bumi saja, tidak ada tempat lain. Dan kehidupan di bumi saja ada kehidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan bumi ini penghidupan. Di tempat lain tidak ada penghidupan macam bumi. Terang-terang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala lebih canggih lagi. Sains lebih canggih. Sains dalam Quran lebih canggih daripada yang kita duk kaji. Manusia baru mengkaji. Sedangkan Allah sudah memberitahu awal-awal tidak ada kehidupan di planet lain. Baik, Allah kata kajilah di langit dan kajilah di bumi. Dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi itu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tengok bumi, tengok peta bumi sudah. Tengok benua Afrika. Struktur badan orang Afrika, susuk tubuh Afrika, warna kulit Afrika. Kemudian tuan-tuan bawa sampai ke negeri Arab. Bentuk macam mana berubah. Daripada orang-orang Arab sampai ke Pakistan, Afghanistan, sampai ke Iraq, Pakistan, Afghanistan, sampai ke Hindustan. Bentuk badan mereka. Kemudian turun pula ke India Selatan. Turun pula ke India Selatan, turun pergi pula kepada Myanmar, Thailand. Bentuk badan mereka tu. Bila mari ke Myanmar, rupanya adik-beradik macam Thailand. Bila mari kepada Thailand, mukanya macam muka orang Melayu. Bila turun ke Melayu, turun pula ke Indonesia, mukanya macam muka Melayu juga. Naik ke atas sikit, naik Vietnam pula dah. Naik Vietnam, naik Laos, muka dia macam muka Cina, naik ke Cina pula. Mata sepet apa. Naik ke Cina, pergi pula ke Korea, ke Jepun, mukanya lebih kurang sama aja. Ini cuba tengok bentuk-bentuk ya populasi kaum yang Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ini. Ya, perumpamaan itu.
perumpamaan penciptaan Allah Ta'ala. Kenapa bentuk macam ini, kenapa bentuk macam ini, Allah Ta'ala suruh kaji. Tetapi ada setengah orang, dia kaji-kaji, dia tak jumpa. Ada dia tanya pada saya, dia kata, Ustaz, kita ni manusia daripada Adam. Kalau daripada Adam, kenapa banyak bahasa? Adam tu pandai banyak bahasa kan? Adam bahasa apa? Berbicara bahasa apa? Kenapa sekarang ni manusia berbagai-bagai bahasa? Orang yang kadang-kadang kita dengar dia bercakap macam tak ada makna, tapi ada makna. Ya nak deh, ada kira-kira, nampak macam tak ada makna, tapi ada makna. Tengok Sepanyol bercakap, tengok Meksiko bercakap, macam tak ada makna, tapi bila bercakap tu macam-macam ada makna. Sebab tu orang kita minat tengok cerita Sepanyol, Meksiko. Faham tak tu? Faham. Perempuan selalu tengok suri-suri rumah tangga. Haji tengok, ya, Pedroso lah, Alonso lah, semuanya dia faham lah kan? Daripada mana datangnya bahasa yang berbeza-beza? Kata kita ni datang daripada Adam. Tok kita Adam, nenek kita Adam. Kenapa bahasa berbeza? Apa tuan-tuan nak jawab? Takkan Adam banyak bahasa? Dia ada 6,000 bahasa. Suku kaum saya dia ada berapa? Suku bahasa saja dia ada berapa? Kita bubuhlah sekarang 6,000 bahasa. Daripada mana datangnya? Kaji lah. Allah Ta'ala buat. Cumanya kita nak sebut bahawa kalau manusia bertutur dalam satu bahasa, nampak sangat Allah tak cerdik. Kalau manusia hanya bercakap dalam satu bahasa, cerdik ke Allah? Tak terror lah Allah. Kita kata Allah maha berkuasa. Maha berkuasa, dia boleh buat bahasa yang berbeza-beza. Man, berbeza. Man bagi orang Melayu, nama orang. Man mana man? Man bagi orang Arab, siapa? Man bagi orang Hindustan, perasaan. Man, merah, man, perasaan. Bahasa Hindustan, yang mana faham lah. Daripada satu perkataan, jadi banyak. Air, bahasa kita. Ayak, bahasa utara. Ayo, bahasa parit. Tang air saja pun dah berbeza. Ma'un, bahasa Arab. Tani, bahasa India, Tamil. Mai ke orang putih, mai water pula. Berbeza pada satu benda. Menunjukkan Allah maha bijaksana. Satu benda, banyak nama. Kalaulah semua guna air, nampak Allah tak cerdik kerana tidak mencipta banyak benda. Sebab itulah muka kita berbeza. Nak tunjuk bahawa Allah maha bijaksana. Allah maha berkuasa. Tak serupa pun siapa yang datang hari ini. Bukan setakat tak serupa muka, mata tak serupa, hidung tak serupa, gigi tak serupa, suara pun tak serupa. Mana dah sama? Cap jari tak serupa, tapak kaki tak sama, darah pun tak sama, DNA pun tak sama. Sebab Allah Ta'ala kata, itulah kekuasaan Allah. Pada diri kamu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum, kata Allah, pada diri kamu itu ada tanda. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh kita kaji keadaan di langit dan keadaan di bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan siang. Al-lail wan nahar, disebutkan malam dulu, baru disebutkan wan nahar. Banyak ayat dalam Quran disebutkan malam dulu, baru disebutkan wan nahar, siang. Malam dan siang. Kita jarang sebut siang malam. Allah sebut malam dan siang. Mesti ada sebab kenapa Allah mulakan dulu dengan malam dan mulakan kemudiannya dengan siang. Macam Allah Ta'ala sebut jin dulu, barulah manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Mesti jin dulu. Minal jinnati wan nas, baru manusia. Kenapa Allah sebut jin dulu? Kenapa tak sebut wa minan nasi wal jin? Tidak. Kenapa Allah gunakan jin dulu, baru sebut manusia dalam Quran? Sebab menunjukkan bahawa bilangan jin lebih banyak daripada bilangan manusia. Jin lebih besar daripada manusia. Nampak? Daripada segi saiz, daripada segi kuantiti, jin lebih banyak. Maka yang banyak Allah letakkan di hadapan
yang hak kurang letak di belakang. Begitulah dengan keadaan malam dan siang. Malam itu lebih meliputi, malam itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, malam itu lebih terasa kehebatan Allah. Malam, sebab itu didirikan sunat malam, solat malam. Kita tak sebut mendirikan solat siang. Yang disuruh kita ialah qiyamul lail, tak disuruh kepada kita qiyamun nahar. Malam itulah yang dijemput Nabi Muhammad untuk dimi'rajkan. Semuanya pergerakan pada malam-malam menunjukkan bahawa malam ini satu malam yang sangat sesuai, satu masa yang sangat sesuai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wan nahar, dan waktu siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dijadikan siang untuk mencari kehidupan. Tadi malam, sekarang sudah siang. Pertukaran malam dan siang tak terasa, tuan-tuan. Tak ada terasa pun. Sesuatu pertukaran kadang-kadang kita terasa, tapi pergerakan bumi tak terasa. Bumi sekarang ni berpusing, laju pusing dia, tapi kita tak pening pun. Tak ada orang pening bila bumi berpusing. Ada tuan-tuan terasa bumi ni pusing? Tidak. Gempa bumi baru terasa. Selagi tak gempa, selagi tu tak rasa. Padahal bumi itu sendiri berpusing. Kenapa kita tak terasa? Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kita terasa bumi berpusing, apa kerja pun tak boleh buat. Semayang pun tak boleh buat, apa tak boleh buat. Maka kehidupan tidak akan berlaku. Orang tanya kepada saya, Ustaz, di antara dinosaur dengan Nabi Adam, mana dulu yang ada? Adakah dinosaur pupus baru Nabi Adam datang? Atau ketika Nabi Adam turun ke dunia, dinosaur masih wujud? Al-Quran bagi jawapan, dinosaur mati dulu baru Nabi Adam turun. Kalaulah dinosaur masih wujud, Nabi Adam pun turun, dimakannya Nabi Adam. Macam mana nak jadi khalifah? Macam mana nak jadi mustakhlifukum fiha, menjadi wakil Allah di muka bumi, kalau ada binatang yang lebih gerun, yang lebih besar, yang mengganggu kerja-kerja manusia? Sebab itu Allah pupuskan dinosaur. Saintis-saintis Amerika cuba menghidupkan balik dinosaur. Mula-mula dihidupkan dalam bentuk taman, nama dia Jurassic Park. Bayangkan macam mana satu taman, satu pulau yang penuh dengan dinosaur. Lalu mereka pun jumpa telur dinosaur di Rusia. Konon-kononnya nak diramkan telur dinosaur yang sudah berusia jutaan tahun. Nak diramkan supaya dinosaur ni hidup balik. Jawapannya takkan hidup. Takkan hidup lagi, sebab Allah sebut dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah kata manusia jadi khalifah, yang mentadbirkan muka bumi ni menjadi khalifah, maka tidak ada siapa boleh ganggu tugas manusia. Tidak ada binatang yang boleh ganggu tugas kita, tidak ada jin yang boleh ganggu tugas kita, sebab Allah dah lantik kita. Kalaulah dinosaur hidup balik, tuan-tuan nak sembahyang subuh pun tak boleh. Dipijaknya surau tuan-tuan ni. Sebab tu kita tak perlu takut dengan dinosaur yang dah pupus. Kita yang takut ialah dinosaur yang masih hidup. Dinosaur yang masih hidup ialah orang yang kerjanya merubuhkan surau. Yang ni lah. Dinosaur yang betul-betul besar ni tuan-tuan, dia tak kacau lah. Pasal dia dah takkan hidup, dia takkan wujud lagi dah. Dia dah pupus lah. Walaupun ada usaha nak menghidupkan balik, boleh buat replika rangka dia. Baru ni jumpa di Brazil, rangka dinosaur yang paling sempurna, daripada ekor sampai ke kepala, lengkap, komplit. Saintis bina balik rangka-rangka tu. Besar 2-3 bangunan, bangunan 3 tingkat tinggi kepala dia. Boleh buat rangka saja. Untuk menghidupkan balik tak boleh lah. Sebab binatang ni kalau wujud, dia akan mengganggu tugas manusia sebagai khalifah. Nak buat rel kereta api tak boleh, nak buat lebuh raya pun tak boleh, dia kerja duduk pijak ya. Tak percaya tuan-tuan tengok hari ni jam 10.30 pagi di Jepun, tiap-tiap minggu raksasa keluar ya, cerita Ultraman tiap-tiap minggu tuan-tuan. Macam mana nak hidup di Jepun? Nasib baik ada Ultraman kan? Tak percaya dah, pagi ni dah pukul 10.30 pagi, jangan lupa saksikan di TV. Baik, alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah,
Iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri qiyamah, wa qu'uda ataupun duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh kita kaji, sebab tu tak salah pergi kaji angkasawan ke apa, pergilah kaji. Kalau mampu pergilah. Ya, kita boleh buat kaji benda. Tak apa, pergi. Ya. Walaupun kita sebagai penumpang, ya, bayar duit teksi lah lebih kurang kan, tak apalah. Buat macam mana? Dah kemampuan. Tapi kalau pergi bukannya nak kaji betul-betul, sekadar nak kaji yoyo, nak buat apa? Keadaan yoyo di angkasa lepas dah dikaji tahun 1984. Lama dah dikaji. Apa nak kaji? Nak kaji nak buat teh tarik, tak payahlah. Nak kaji pergerakan bola yang ada tiga besar, tiga saiz, besar, sederhana dan kecil, pergerakan tak payah kajilah. Kalau itu tak payah, tak apa. Ada benda yang lebih berkepentingan daripada itu. Tapi kalau pergi kaji benda-benda lain yang belum orang kaji, tak apa buat. Kadang-kadang kita pun, tuan-tuan daripada AU4 ni nak pergi ke KLCC, naik teksi berapa ringgit tambah? Berapa ringgit tambah? RM7. RM7. Daripada sini pergi KLCC RM7. Tambang teksi. Sampai ke KLCC, driver teksi tu kata, "Encik nak beli ke teksi saya?" Agak-agak dia nak jual RM7 ke? RM7 ke dia nak jual? Kalau tambangnya RM7, harga teksi berapa ringgit? Mau RM10,000, RM20,000, bohlah RM20,000. Teksi Wira dia. Kalau tambang pergi angkasa 95 juta, harga teksi dia berapa? Tuan-tuan faham tak ni? Faham tak? Apa yang fikirkan di situ sudah. Kalau tambang teksi pi angkasa 95 juta, teksinya berapa juta? Takkan 9 juta. Daripada kita habiskan duit beratus juta, lebih baik buat satu universiti, satu pusat untuk mengkaji angkasa. Panggil orang kaji angkasa. Daripada pi ambil kapal angkasa, letak di taman, kemudian orang pakai melawat. Nak buat apa? Yang pentingnya ialah Allah Ta'ala suruh mengkaji. Mengkaji angkasa, bukan mengkaji kapal angkasa. Mengkaji kapal angkasa untuk naik ke angkasa. Bukan beli orang dah tak mau dah, pergi letak di tempat kita, pakai doa ramai-ramai tengok. Sekali tengok RM5. Bukan. Latih orang supaya mengkaji. Itu kaedahnya. Baik, kemudian Allah Ta'ala suruh kita mengkaji. Masa bila? Masa duduk kita kaji. Masa berbaring, masa berdiri, masa duduk, masa berbaring, semua dia ingat kepada Allah. Wa yatafakkarun, dan dia berfikir-fikir. Berfikir tentang langit, lain manfaatnya. Berfikir tentang bumi, lain manfaatnya. Berfikir tentang diri sendiri, lain darjatnya. Berfikir tentang alam selepas mati, lain darjatnya. Sebab itu Nabi Muhammad jumpa Abu Hurairah. Nabi Muhammad tanya, "Kamu sedang berfikir tentang apa, wahai Abu Hurairah?" "Oh, saya tentang memikirkan tentang langit." Nabi kata, "Darjat kamu sekian banyak." Kemudian Nabi jumpa pula Abdullah bin Abbas. "Kamu sedang fikirkan apa, wahai Abdullah?" "Aku tentang memikirkan tentang bumi." "Oh, darjat kamu sekian-sekian banyak." Jumpa dengan Abdullah bin Umar. "Apa yang kamu fikirkan, Abdullah?" "Saya fikirkan apa yang akan berlaku kepada saya lepas saya mati." Kata Rasulullah, "Darjat kamu sekian banyak." Berfikir tentang langit ada pahala, berfikir tentang bumi ada pahala, berfikir selepas kematian pun ada pahala. Darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berfikirkan benda-benda ini, dia tidak akan lari ke tempat lain. Berfikirkan perkara ini, dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan pergi kepada Allah. Dia akan timbul rasa insaf, rasa takut, rasa nak kembali pada Allah. Berapa banyak saintis-saintis Amerika, saintis-saintis Barat yang memeluk Islam, apabila mengkaji saja tentang bulan, mengkaji saja tentang bintang, mengkaji tentang langit, Islam mereka, mengkaji tentang laut. Pakar-pakar laut, pakar-pakar maritim yang tidak pernah pun membaca hadis Nabi yang Nabi ni berenang di laut, Nabi tak dah jumpa.
Tetapi bila baca hadis Nabi dan bila baca tentang Quran, tentang laut, mereka kata ini bukan Muhammad yang mencipta Quran. Sebab Muhammad tak pernah berenang di laut. Macam mana dia tahu keadaan laut? Nabi Muhammad tidak pernah buat scuba di laut. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita tentang keadaan khazanah laut di dalam Quran? Menunjukkan ada satu lagi kuasa yang maha agung yang memberikan pengetahuan kepada Rasulullah. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mereka tidak Islam, tetapi mereka mengkaji tentang dunia. Akhirnya mereka menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kita sudah pun Islam, tetapi tidak menemui Allah, sebab kita tidak mengkaji tentang alam yang Allah Ta'ala bagi. Kita hanya mengkaji Allah. Sifat Allah tu apa? Zat Allah tu apa? Duk kaji hak Allah punya. Allah kata jangan fikir tentang aku. Jangan berfikir tentang aku. Kamu fikir tentang apa yang aku cipta. Kamu kaji tentang apa yang aku cipta. Bila kamu kaji apa yang aku ciptakan, kamu akan jumpa aku. Kita sekarang pula duduk dalam kelambu, duduk cari Allah tu macam mana. Tu hak mari macam-macam tarekat sekarang. Fikir sampai dia kata Allah tu dalam bentuk nur. Nur tu dalam bentuk datang dalam Muhammad. Muhammad tu dalam Adam. Adam tu dalam Muhammad tu ada nur Adam, ada nur Allah. Duk dalam diri Muhammad. Muhammad pula duk dalam diri kita. Lah dia kata dia tu Allah. Terus jadi sesat terus. Pasal duk kaji Allah. Duk kaji pasal apa? Allah kata jangan kaji aku. Tak tercapai akal kita untuk mengkaji Allah. Yang akan tercapai ialah mengkaji ciptaan Allah. Yang inilah yang disuruh. Kita disuruh menjadi pengkaji. Bila mengkaji, kita akan mencipta. Manusia Islam, orang Islam sekarang ialah dia hanya menggunakan. Dia tengok jam cantik, dia beli. Orang putih duk cipta jam. Padahal jam itu orang Arab, orang Islam mula-mula cipta. Tetapi selepas orang Islam tidak mewujudkan budaya mengkaji, dia lebih selesa dengan budaya memakai. Pakai. Kos berapa aja jam ni? Tapi dijual dengan harga berapa? Sebab itu duit orang Islam banyak digunakan untuk membeli dan memakai dan mengguna. Kita baca semalam, kita beli kereta kebai 6 buah daripada 64 buah. Dah sampai 6 kereta kebai Poland. Tahun bila order tu? 4 tahun lepas order. 4 tahun lepas order baru sekarang sampai. 4 tahun tuan-tuan. 4 tahun ni kira lama lah. Teknologi lama lah. Poland hantar pada kita teknologi tahun 2000. Sekarang dia sedang mengkaji teknologi tahun 2008. Yang kita beli hak kemarin ni dah lama dah. Pasal kita hanya membeli, kita tak mengkaji. Kita beli kapal terbang Sukhoi daripada Rusia. Mereka dah buat Sukhoi 3 dah, generation dah. 3 generation dah. Generasi yang ketiga. Kita masih dah pakai Sukhoi hak lama lagi. Sebab apa? Sebab kita hanya memakai. Kita tidak mencipta. Dan memang dibiarkan dan digalakkan orang Islam hanya memakai. Mencipta tak boleh. Sebab itu bila Iran mewujudkan pusat pengkajian, pusat pengeluaran benda-benda yang baru, Amerika takut, Rusia bimbang, London takut. Sebab apa? Orang Islam akan menjadi pengeluar. Dia tidak mau Islam mengeluarkan. Dia nak Islam cuma memakai yang kami punya. Bila orang Islam cuma duk pakai, tidak ada kekuatan untuk mencipta, mengkaji yang baru, maka selama itulah umat Islam lemah. Yang nampak sekarang ini ialah kuasa Iran yang akan naik. Boleh buat kapal terbang SUV tanpa ada pilot. Ini menimbulkan ketakutan. Cuba tengok pada China. China baru-baru ini menjadikan kapal selamnya tidak dapat dikesan oleh kapal laut Amerika yang paling besar sekali. Bila dah dekat dengan kapal laut baru dia naik. Terkejut buruk habis orang Amerika ni. Bayangkan kapal dia, pesawat pejuang dia, kapal yang begitu besar pengangkut yang ada 4,500 orang staf di atas kapal. Duk ada kapal terbang atas kapal, duk ada helikopter di atas kapal, radar yang boleh mengesan mana-mana baik dalam laut atau di atas udara. Yang boleh tembak daripada kapal melepasi 4,000 km peluru berpandu dia. Tak boleh kesan kapal selam Cina. Menang orang mereka. Yang ni yang mereka takut.
Mereka tak boleh detect ada kapal selam sebelah kapal mereka. Dan dalam laporan tersebut, jarak yang kapal selam tu duduk dengan kapal tentara laut udara itu, jarak itu membolehkan kapal selam tembak dengan torpedo kepada kapal tentera laut Amerika. Kalau tembak tak boleh buat apa lah. Mana boleh kapal itu terbang. Memang kena lah. Ini yang Amerika bimbang. China berupaya buat. Dia tembak peluru berpandu daripada bumi, dia tembak satelit di langit. Dan tepat jatuh satelit. Satelit tu dah tak pakai dah yang China punya. Dah lama lah depa nak ganti satelit baru. Depa buat peluru berpandu daripada bumi naik ke satelit di langit, jatuh satelit di langit. Amerika gerun. Yang inilah yang kita nak. Dan umat Islam boleh buat jika menggunakan keupayaan Al-Quran, keupayaan ulama-ulama di Silam, dicampur dengan pengkajian zaman terkini. Tetapi Amerika dan sekutu-sekutunya menghadkan pemikiran ini. Mana-mana umat Islam yang berjaya nak membangunkan loji-loji nuklear dia sendiri akan diserang, akan dihalang dan sebagainya, supaya kekal umat Islam jadi mundur dan memakai dan menggunakan ciptaan-ciptaan mereka semata-mata. Nak buat senapang pun beli hak daripada Amerika punya. Itu macam mana? Jaket kalis peluru pun pakai hak mereka punya. Dalam paper hari ni baru nak kaji jaket kalis peluru yang tempatan. Tak yakin dengan hak tempatan punya. Yang tempatan pula pi ekspor luar negeri. Orang Melayu kita buat jaket kalis peluru yang tempatannya, orang Melayu buat, bos dia perempuan. Ekspor luar negeri tu. Tapi yang kita pula pi pakai hak luar negeri, tak confident dengan hak tempatan. Tu macam mana tuan-tuan? Tu yang PM Bush tak pakai jaket tu. Pelik tuan-tuan. Saya cukup pelik tengok kita ni. PM Bush pengedar dadah tak pakai jaket. Alasan tak ada. Kan pelik tuan-tuan. Betul ke tak ada jaket kalis peluru? Pi angkasa awal 95 juta ada duit, beli jaket tak ada. Kesian dekat anggota polis. Ni alasan tak munasabah. Ni munasabah tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita, mereka akan berdoa, Rabbana ma khalaqata hadha batila, subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha sucilah Engkau, peliharalah kami daripada seksa neraka. Tuan-tuan tengok dokumentari yang dibuat oleh Harun Yahya. Ya, Harun Yahya buat dalam buku dia, Tanda-tanda Kekuasaan Allah, Signs of the God. Dia buat tanda-tanda dalam kekuasaan Allah. Buat buku dalam, diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Dalam bahasa Inggeris diterbitkan dokumentari khas. Macam mana Harun Yahya membuat kajian tentang air, membuat kajian tentang kehidupan dalam air, membuat kajian tentang udara, membuat kajian tentang makhluk manusia, tentang DNA. Dia buat kajian, ambil ayat Quran, dia kaji. Tuan-tuan boleh baca buku dia, Tanda-tanda Allah ada. Buka video dia. Dia cari tentang macam mana persenyawaan di antara sperma laki-laki dengan sperma perempuan. Sekali air mani orang lelaki itu keluar, ada berjuta-juta sperma. Ada kepala, ada ekor, duk berjalan selaju mungkin berjalan. Bila sampai kepada sperma perempuan, orang perempuan ni pula merembeskan bahasa, mengeluarkan asid untuk membunuh sperma laki-laki. Tetapi sperma laki-laki ni tetap kuat, dia berjalan juga. Yang mana mampu dah, yang mana kuat. Dia boleh melepasi pula sperma yang lain. Ada lagi sperma yang betul-betul kuat, yang boleh membunuh sperma laki-laki. Mati pula grup yang kedua. Naik grup yang ketiga. Lah sekali hanya satu sperma saja yang sampai. Daripada situlah jadi manusia. Kalau sperma tu kuat sampai. Kalau tak kuat, Allahu Akbar, tak dapat anak lah orang. Dikajinya tentang itu yang dipanggil sebagai nutfah. Nutfah itu air mani, bukan air mani dalam istilah kita, memang air mani. Nutfah itu ialah sperma yang halus, yang kecil, sel-sel yang kecil, gen-gen yang kecil. Daripada situlah yang boleh mengandungkan orang perempuan.
Ni hebat tuan-tuan. Buat kajian balik tentang Quran. Bila kaji tentang nutfah, nutfah bukan sekadar kadar air benih laki-laki. Nutfah tu ialah apa dia kandungan air benih itu. Daripada situ kita boleh kaji. Daripada air ni saja, subhanallah, boleh jadi orang. Daripada air yang sikit boleh jadi orang, boleh bercakap, boleh berfikir, boleh melihat, boleh berjalan, boleh berlari. Asalnya apa? Asalnya daripada air. Allah Ta'ala buat. Bila kita kaji bahawa kita ni asal daripada air, kenapa perlu sombong dengan Tuhan? Kenapa perlu belagak dengan Tuhan? Air liur ludah tepi jalan saja, air kencing walang jamban saja. Itulah asal kita, sejenis air saja. Tiba-tiba kita bongkak, bangga tak tentu hala dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa kepada asal usul kita. Sebab itu ayat tentang nutfah disebut 17 kali dalam Quran. Ayat tentang air mani ni disebut 17 kali dalam Quran. Sebab apa banyak sangat Allah Ta'ala ulang sebut? Sebab Allah nak bagi ingat pada kita. Ingat kamu tu asal daripada air yang hina. Ingat kamu tu asal daripada air yang hina. Macam kita lalu di jalan raya, JKR letakkan papan tanda, polis letakkan papan tanda, awas kawasan kemalangan, awas kawasan kemalangan. Sepanjang jalan dia bubuh awas, 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 awas. Pasal apa? Dia suruh kita beringat, jangan bawa laju-laju, ini kawasan kemalangan, banyak lembu melintah, banyak babi melintah, beruk melintah. Dia buat tanda. Banyak lagi, maknanya benda tu lagi banyak berbahaya. Kalau satu aja dia tak buat. Begitulah kalau 17 kali Allah ulang sebut kita ni asal daripada air mani, menunjukkan bahawa sedarlah diri kamu tu asal daripada apa? Insaflah. Itu tujuan dia. Tapi kita tak ingat walaupun diberi sebut. JKR bubuh signboard tepi jalan, awas kawasan kemalangan, buah gambar tengkorak pula. Tak takut, tak ingat pun. Diconteng yang tengkorak, dibubuhnya spek hitam, buah misai pula. Macam mana tuan-tuan? Serupalah kalau 17 kali Allah sebut dalam Quran, kita tak ambil inzar, tak ambil peringatan dengan 17 itu. Tak kaji pun, air mani itu pun tak kaji, maka kita takkan sedar diri kita ni siapa. Tu yang jadi sombong, belagak, suruh semayang tak mau, suruh puasa tak mau, suruh pergi haji tak mau, apa pun tak mau. Sebab dia rasa diri dia hebat, padahal diri dia itu siapa? Letakkan di kedai pasar Ramadan, letakkan di gerai tepi jalan, berniagaan air sirap, air lecikang, air cendol, air mani. Agak-agak mana yang laku? Mana yang langsung tak laku? Tak ada siapa beli air dia. Tulis pula besar-besar pula dia punya tulisan, air mani RM2 sepaket. Orang tak singgah pun gerai dah. Apa ni? Tak singgah pun. Itulah asal kita, tak ada nilai asalnya, tapi Allah angkat nilaian kita jadi manusia yang hebat. Bila dia angkat jadi manusia yang hebat, summa radadnahu asfala safilin, manusia itu sendiri yang mengubah diri dia menjadi darjat yang paling hina. Asalnya manusia ni hina, Allah angkat bagi naik lebih tinggi daripada jin, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada seluruh alam manusia ni. Tapi bila manusia lupa tentang keistimewaan manusia, dia merendahkan darjatnya, lebih hina daripada binatang, malah seburuk-buruk benda, seburuk-buruk kejahatan. Iblis masih mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi manusia sendiri mengaku dia Tuhan. Teruk pada iblis lagi. Tak, cuba tengok iblis masih mengaku ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Firaun kata ana rabbukumul a'la. Firaun kata aku Tuhan. Dia sendiri mengaku Tuhan, dia orang, dia lebih hebat. Sebab itulah iblis tabik spring pada Firaun. Aku pun percaya Allah lagi, kamu dah mengaku kamu pula Tuhan. Tabik aku Firaun, kata dia. Hebat kamu on, kata dia. Baik, kemudian setiap kali kamu melihat sesuatu ciptaan Allah, maka hal itu akan menghantarkan kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengoklah apa benda pun tuan-tuan. Tengok alam ni sudahlah, dah cerah lah. Tadi tak nampak bumbung lah, nampak bumbung lah. Tadi tak nampak muka, masih gelap lah, cerah nampak dah muka. Kaji situ macam mana matahari taat pada Allah boleh bangun.
boleh bangun, tak payah kejut. Oi, matahari bangkitlah, tak payah kejut. Yang kena kejut kita. Jenuh azan. Bangkit azan 2 kali pula, 5 kali, pukul 5 sekali, pukul 5.45 sekali. Suruh bangkit, tak bangkit juga. Matahari Allah cakap sekali je, hai matahari bangkit pukul 7, bangkit dah. Manusia bangkit subuh, tak bangkit. Teruknya tuan-tuan. Matahari dia peringat sekali aja, pukul 12 mesti hang tegak atas kepala. Manusia berapa kali peringat? 5 kali sehari peringat dengan azan. Tak sembahyang juga. Sekali aja Allah perintah matahari, maghrib mesti turun. Sekali aja. Allah tak payah ulang banyak kali pada matahari. Dia turun saja. Manusia dah bang waktu maghrib, tak mai juga. Sembahyang pun tidak, apa pun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita kaji tentang langit, kita kaji tentang bulan, kita tahu dah bahawa semuanya tunduk dan patuh pada Allah. Allah kata bayang-bayang manusia pun patuh pada Allah. Cuba tengok bayang kita. Bayang pun taat pada Allah. Tapi Tuhan punya bayang tak mau taat. Bayang-bayang ikut cakap Allah. Bila Allah kata turun, turun. Bila Allah kata pendek, pendek. Bila Allah kata panjang, panjang. Ada bayang tak ikut Tuhan? Tak, dia ikut. Tapi Tuhan punya bayang tak mau ikut. Lawan, bantah. Bila lawan dan bantah, dia tak akan menemui Allah. Bila tidak menemui Allah, bagaimana Allah nak mencintai dia? Baik, seorang penyair mengatakan, di setiap sudut terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaannya. Sungguh aneh bagaimana Tuhan ditentang. Dan bagaimana orang ingkar kepada Allah, padahal segala sesuatu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Heran tuan-tuan, kenapa Allah yang ditentang? Padahal setiap sesuatu ada tanda kekuasaan Allah. Orang yang jadi nelayan jumpa tanda kekuasaan Allah di laut. Dia tangkap ikan, tak pernah kering ikan. Dah 60 tahun jadi nelayan, tak pernah kering daripada ikan, tak pernah putus daripada ikan. Ada je ikan. Siapa yang uruskan? Duk tangkap ikan bilis lu dah 60 tahun. Sekali tangkap bertantan, tak pernah habis. Tak pernahkah kita kaji tuan-tuan? Allah Ta'ala ciptakan ikan macam-macam jenis. Malah ada ikan yang kita tak pernah jumpa, ditangkap. Sekarang nelayan bukan tangkap ikan saja, bom torpedo pun boleh tangkap. Baru ni di mana kan nelayan jumpa dalam pukat bom torpedo, TLDM punya bom yang tak meletup. Jumpa macam-macam tuan-tuan. Kita ni dah hidup di dunia 70 tahun. Ada tuan-tuan pernah putus makan ikan? Allah kata kehidupan mesti ada di bumi. Tuan-tuan tak perlu takut. Macam manalah kalau beras tak ada, anak kita nak makan apa, tak perlu takut. Allah ganti binatang lain untuk makan. Dulu-dulu kita duk guna bergantung pada biji timah. Nak buat tim biji timah, nak buat apa pun biji timah. Kemudian biji timah habis. Ipuh tu tinggal lombong, tinggal ya. Timah dah habis. Yang tinggal pun kak timah je. Biji dah habis dah. Tetapi Allah gantikan tahun 80-an. Bila biji dah habis, Allah ganti dengan plastik. Tahun 70-an bukan ada plastik lagi. Penggunaan plastik tidak meluas. Pasal orang duk bergantung dengan timah. Tin dengan timah, botol dengan timah, semua dengan timah sebagai benda nak bungkus. Tetapi sekarang bila timah dah tak ada, Allah timbulkan plastik. Semualah plastik, hidung plastik, semua plastik. Semua plastik. Kereta kita pun plastik banyak. Tu yang pintu tingkap duk jatuh saja. Naik, sengit. Allah, patah lah. Lah, kadang-kadang kereta kita tu naik tu, kena satu belah kiri tu, pegang dia punya button tu. Belah kanan duk tolak cermin. Tolak. Bila pergi repair, buka-buka lah, plastik. Patutlah pun. Jentik pun patah. Tambah duk jemur tengah panas. Lagi patah lah dia rapuh. Allah ganti dengan plastik lah. Semua botol plastik lah. Dulu betul Allah Ta'ala kalau kata plastik tak sesuai pakai, benda plastik ni dia ada bahan kimia, buh dalam kereta, jemuk di tengah panas matahari, minum air dalam botol pula, berbahaya. Mungkin satu hari nanti Allah ganti benda lain pula. Orang duk susah hati, minyak petroleum akan habis, 2020 akan habis, stok habis. Dengan apalah kita nak pakai, minyak dah habis. Jangan takut, Allah ganti benda lain. Sekarang orang dah buat minyak dengan biodiesel, dengan kelapa sawit, dengan sampah.
dengan sampah. Kita baca dalam paper hari ni, minyak daripada sampah. Bayangkan tuan-tuan, Nabi sebut di hari kiamat, benda sampah pun berguna, najis pun berguna. Nabi sebut tanda-tanda nak kiamat. Mungkin satu hari nanti kalau tuan-tuan keputusan bekalan minyak dalam kelapa sawit boleh keluarkan minyak. Mau isi minyak ke? Tu iklan apa ke? Bagus punya net kata minyak habis. Tiba-tiba datang orang bawa pam tu. Mau isi minyak kan cik? Daripada kelapa sawit. Sekarang Allah ganti. Apa susah tuan-tuan? Tugas kita hanya beribadat. Itu aja kerja kita. Yang urusan untuk membolehkan kita hidup, itu urusan Allah. Jangan susah hati. Akan ada saja benda yang akan membolehkan kita hidup. Yang kita duk fikir, apalah aku nak buat, macam manalah jadi macam ini, macam manalah kalau minyak habis, macam manalah kalau arang habis, macam manalah gas habis, nak masak macam mana. Allah Ta'ala yang ciptakan bumi ni, dia tahu apa benda yang dia nak bagi untuk kita meneruskan kehidupan. Tugas kita hakiki ibadatnya. Tapi kita sekarang ni tak mau, dia duk fikir benda yang bukan-bukan. Akhirnya meninggalkan satu benda yang penting, iaitu ibadah. Tujuan kita diciptakan. Baik, dalam setiap gerak-geri dan pandangan kita, dalam setiap pokok, dalam setiap bunga, dalam setiap gunung terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu pun ada fungsi. Pokok itu pun ada guna, bunga itu pun ada guna. Berapa banyak tanda kebesaran yang kita lihat, sementara kita tidak merenunginya, kecuali orang yang diberi rahmat dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya merenung binatang. Bila binatang tu masuklah rumah, baru dia kaji. Abang melalang masuklah rumah abang, pelesit. Dia ambil tangga, dia cari sampai dapat. Belalang, dapat bakar pula. Masuk rumah orang ya, bakar. Besok di hari kiamat Allah siasat pasal apa hang bakar. Belalang tu dakwa kita tuan-tuan. Yang tu kita kaji. Rama-rama masuklah rumah, siapa nak datang ni. Lantak siapa datang pun kaji buat apa? Tak, mata berkenyit-kenyit, nak menangis pasal apa ni, kata dia. Yang tu yang kita kaji, tu yang tak maju, menung. Pasal apa menung ni? Mata berkenyit. Tak tahulah sebab apa kenyit-kenyit ni, susah hatilah. Dah tak cukup sayur, dia berkenyit. Zat sayur tak ada dalam badan. Bila zat sayur tidak ada, tu yang mata berkenyit. Bila tuan-tuan cukup zat sayur, dia tak kenyit lah. Dia cerah, dia tengok orang lalu-lalu cerah. Pasal dah sehat. Tak ada kena-mengena kenyit dengan nak menangis. Tapi itulah yang kita duk kaji. Duk kaji tentang mimpi. Semalam saya mimpi di Patuk Ular. Apa tandanya? Apa tanda? Lagi kamu nak dipinang orang lah. Nak pinang apa dah 80 tuan-tuan? Kalau umur 18 di Pinang tu patutlah juga 80 lah. Tah besok lusa dah ni. Baik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak melihat dan bagaimana unta diciptakan? Tengok unta diciptakan. Bonggol dia boleh simpan air. Boleh berjalan di tengah padang pasir. Kenapa lidah dia macam itu? Kenapa hidung dia macam itu? Kenapa hidung dia turun ke bawah? Sekarang ada pertandingan Ratu Cantik Unta. Semakin hidung dia panjang ke bawah, itulah cantik. Kita hanya mengkaji cantik hidung unta, tapi tak kaji kenapa hidung dia macam itu. Lidah dia tebal, gigi dia kuat, kulit dia besar, kaki dia kuat, bonggol di atas. Sekali dia minum air, dia tak akan angkat selagi mana dia tak kenyang. Selagi tak puas dia minum, selagi tu dia tak angkat kepala dia. Kalau boh dalam telaga, duk tenggelam dia minum. Kering telaga tu dia minum. Sebab tu tuan-tuan pun begitu. Berapa ramai yang panggil unta. Selagi tak habis ayak dalam gelas ni, ngorong. Hai, unta macam minum tu. Tengok subuh sekali lagi, berapa ramai minum unta. Nabi ajarkan berapa kali tegur. Berapa kali tegur. Tegur tu 2-3 kali. Bukan boleh, itu unta punya minum. Allah kata kaji tentang unta. Keadaan kukunya, keadaan kulitnya.
Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga tentang langit, bagaimana ia ditinggikan, bagaimana gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Perenungan dan penghayatan adalah faktor yang paling penting untuk menghantarkan kamu menuju kepada penghambaan yang hakiki kepada Allah Ta'ala. Bila kita mengkaji tentang kekuasaan Allah, maka pada masa itulah kita akan dapat melihat siapa sebenarnya kita dan siapa Allah Ta'ala. Beginilah bentuk ibadah hamba-hamba yang soleh, yang sentiasa memikir dan merenung tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Mereka juga merenungi penciptaan makhluk Allah yang lain. Di samping itu mereka juga merenungi betapa ajaib dan indahnya ciptaan Allah di langit dan di bumi. Lalu mereka pun akhirnya kembali kepada iman dan kembali kepada keyakinan. Ini yang saya katakan tadi tentang pemerhatian. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia, pemerhatian ini kurang. Kerja 24 jam. Kita takkan kaji lagi dah. Pokok pelam depan rumah kita tak kaji. Kenapa pelam depan rumah tu masam sikit? Kenapa pelam di belakang rumah kita manis? Padahal tanah yang sama, geran yang sama, struktur tanah yang serupa. Pasal apa yang sana manis, sini masam? Tang situ je boleh kaji dah. Pasal apa? Allah ni maha bijaksana sungguh. Durian Batu Kurau lain rasa, durian Parit lain rasa, durian Johor lain rasa. Padahal buah durian juga tak sama di antara durian Batu Kurau dengan durian lain. Sebab tu durian semua orang mengaku ni Batu Kurau punya, Batu Kurau punya. Padahal Batu Kurau bukan ada buah durian pun. Mai jual di Selayang durian Batu Kurau, Batu Kurau, Batu Kurau. Kita pun dengar Batu Kurau beli. Saya orang Batu Kurau, saya kata mana ada durian Batu Kurau, pokok ni membohong ke? Tapi pasal tak ada kaji pun. Tak kaji. Batu Kurau kah? Batu Kurau punya, bagus punya. Balik rumah keras, mangkuk kata orang. Batu Kurau apa yang macam ni? Pasal apa? Pasal tak kaji. Allah suruh kaji, betul ke? Tu yang datangnya Iqra', kaji. Iqra' tu bukan makna baca saja. Iqra' tu makna kaji. Bila tuan-tuan mengkaji, elok. Jangan letak saja, mengkaji. Seorang Bilal yang bertugas, dia kaji. Mikrofon ni elok. Dia duduk, dia bercakap dalam 10 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear? Kita hendaklah sama-sama. Dia baca je 10 minit. Dia terasa sakit ke tak sakit tekaknya kalau ustaz tu bercakap sekali lagi? Berapa banyak Bilal? Hanya benda ada je. Hello, cubaan 1 2, cubaan 1 2. Okey ah, okey, letak situ. Bateri tak tukar, apa pun tak tukar. Ustaz tu bercakap sakit tekak 4 hari, tuan-tuan. Disuruh mengkaji. Bila kita mengkaji, kita akan nampak kesesuaian tu. Itu yang dipanggil sebagai Iqra'. Tapi banyak tak kaji. Chatting tak kaji. Orang jual barang tak kaji. Orang offer perkhidmatan tak kaji. Bila tak kaji, berapa banyak kita kena tipu. Disuruh kita mengkaji. Nak meminang anak kita pun kita kaji. Siapa dia? Kerja apa? Semayang atau tidak? Baik atau tidak? Bukan boleh kaji bentuk tubuh badan dia saja. Pi rumah dia kaji. Tengok rumah dia macam mana. Pi ke surau, tanya ke jawatan kuasa, dia ni main masjid tak? Main ke surau tak? Semayang tak? Pi ke pejabatnya, budak ni macam mana dia pejabat? Tuang kerja tak? Suka pau orang ke tidak? Ininya suruh kaji. Ni tak, tengok, segak, kereta pun segak, okey, on. Bila on, besok jadi off. Pasal kita tak mengkaji. Kita hanya nampak, okeylah. Tak mau tuan-tuan, zaman sekarang kena kaji dah. Kalau dah kaji macam itu ustaz, anak saya tak kahwin lah ustaz. Biar tak kahwin daripada kahwin menyusahkan diri. Biar tak kahwin pun tak apa, nanti kahwin kena pukul, kena dera, kena terajang, kena tinggal. Kita juga yang susah, kena bela cucu. Kita juga yang susah, naik turun balai polis, buat report. Kita juga yang susah, kena tunggu di hospital, anak kena streka, anak kena simpah asid. Daripada nak susah-susah macam itu, lebih baik kaji sebelum kahwin. Cari yang terbaik.
Budaya mengkaji inilah budaya yang disuruh. Jangan main terima saja. Alangkah nikmatnya kalau kita menjadikan setiap perjalanan dan rekreasi kita untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang di antara kita melalui sebuah pokok, maka seolah-olah pokok tersebut bercakap dengannya dengan berkata la ilaha illallah. Dia rasa pokok itu bercakap dengan mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah. Sebab dia kaji. Di antara urat-urat daun itu pun tak sama di antara urat yang lain. Cuba tengok urat-urat daun pada sehelai daun, bukan sama. Berapa banyak daun Allah buat. Ada daun yang boleh jadi ubat, ada daun yang boleh jadi gatal tubuh kita. Ada daun yang boleh simpan air. Boleh simpan air dalam daun. Boleh simpan tapai pun. Hebat tuan-tuan. Boleh buat tikar daun, boleh buat baju daun, malah boleh buat kertas daun. Bukan Allah Ta'ala ciptakan alam ni sia-sia. Alam ni dicipta untuk kita. Sebab itulah kena wujudkan banyak pusat-pusat pengkajian. Kena kaji tentang daun saja. Fungsi daun mesti ada guna. Macam mana dia buat makanan, macam mana dia mengeluarkan makanan kepada benda lain. Tapi kita kadang-kadang kita sibuk ke arah benda lain. Pengkajian tu tak dibuat. Kita sibuk ke arah hiburan, kita sibuk ke arah benda-benda merapu yang memerlukan duit yang banyak. Pengkajian untuk memajukan masyarakat jadi hilang. Peruntukan dipotong. Sebaliknya peruntukan untuk maksiat ditambah. Bila manusia nak maju? Baik, inilah di antara faktor terpenting yang dapat kita mencintai pencipta kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua, sehingga kita dapat merenung dan menambahkan kedekatan dengannya. Seorang penyair berkata, tanyalah kepada doktor yang ditimpa kecelakaan, wahai doktor yang tahu tentang doktor, siapakah yang mencelakakan kamu? Doktor ni dia tahu penyakit. Cuba pergi tanya pada doktor, siapa yang memberikan kamu sakit? Doktor pun sakit. Tanya dia, apa yang memberikan kamu penyakit? Siapa? Tanyalah kepada orang sakit yang sudah selamat dan sembuh. Setelah semua cara pengubatan tidak mampu menolongnya, siapa yang menyembuhkan kamu? Berapa ramai yang sembuh di tanah suci? Nak pergi Mekah juga. Saya pergi hantar satu orang jemaah haji baru ni pergi ziarah di rumah dia. Kaki dua-dua belah ni hitam. Hitam dua-dua belah kaki, berbalut. Dengan balut tu pula nampak merah, nampak kuning. Bekas darah, bekas ubat. Kencing manis dah teruk. Oi. Saya tengok kaki dia pun susah hati tuan. Saya kata insya-Allah Abang Haji sihat. Mudah-mudahan abang sihatlah pergi. Mudah-mudahanlah Ustaz. Ustaz tengok sendirilah, saya nak berjalan pun susah. Tak tahulah boleh buat tak boleh buat sana. InsyaAllah boleh buat. Kalau Allah izin, abang boleh berlari di Mekah. Yang sekarang ni boleh berlari di Malaysia. Kalau Allah kata sakit di Mekah, sakitlah. Yang pentingnya abang minta pada Allah, yakin pada Allah, Allah bagi sembuh. Kalau abang sakit tak hilang pun di Mekah, orang tolong tolak abang. Sedar-sedar sampai je depan. Abang jangan takut. Tak payah susah-susah. Abang berjalan aja, niat kerana Allah. Nampak orang susah, orang akan bagi lain pada abang. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Allah tu ada. Abang jangan minta pada anak. Anak tinggal kita tak lagi. Dia fed up duk tengok kita lambat, dia tinggal ya. Jangan duk harap pada isteri. Belum tentu isteri tu sihat, belum tentu isteri tu ingat pada kita. Dia nampak laki-laki lain, dia ikut laki-laki lain. Mana kita tahu? Jangan harap kat tabung haji, saya kata. Nanti tinggal tabung aja, haji hilang dia. Harap pada Allah, Allah akan bantu kita. Bila Allah akan bantu abang, yakin. Sakit ke sihat ke, minta pada Allah. Ini keyakinan yang kena ada. Bukan kita bergantung pada manusia. Yang manusia tu pun minta pada Allah. Manusia sihat, dia tu pun sihat Allah bagi. Macam mana dia nak menyembuhkan orang? Sedangkan dia pun Allah sembuhkan. Baik, tanyalah kepada lebah, wahai burung lebah, siapa yang menghiasi kamu dengan madu? Sampai boleh jadi ubat. Orang kencing manis boleh minum madu.
Kerana gula dalam madu ialah gula yang tidak tepu. Gula yang kita duk buat sekarang ni gula yang jadi karat dalam badan, dia tak tepu, jadi tepu di situ. Madu gula yang akan hilang dengan darah, gula yang akan hilang dengan air dalam badan. Gula yang kita duk makan ni dia jadi karat. Bila dah jadi karat dalam tubuh badan, akhirnya jadi kencing manis. Kaji kenapa madu dibuat dan bagaimana madu lebah diciptakan dan bagaimana lebah mengangkut madu-madunya untuk disimpan dalam satu tempat yang begitu hebat. Jika kamu melihat ular besar mengeluarkan bisanya, dia patuk orang mati. Mati orang. Macam mana dia boleh patuk orang mati? Kerana ada bisa yang dia salurkan dalam badan orang itu. Soalannya, macam mana dia boleh tak mati sedangkan bisa tu ada dalam badan dia? Ular tu patuk orang mati. Pasal daripada bisanya dipindahkan kepada badan orang. Tapi bisa tu sendiri ada dalam badan ular. Kenapa ular tu tak mati? Dalam badan dia ada racun. Kenapa racun tu tak mematikan ular? Ini benda yang kena kaji. Siapa yang buat benda ini? Dia patuk orang mati, tapi dia tak mati sedangkan bisanya ada di situ. Baik, tanyakan kepada ular, bagaimana engkau hidup sedangkan racun bisa memenuhi setiap mulutmu? Macam mana wahai ular engkau boleh hidup sedangkan dalam badan engkau penuh dengan racun? Subhanallah, Allah Ta'ala buat. Orang tanya saya, Ustaz, kalau dah ular tu jahat, buat apa Allah ciptakan ular? Tak payahlah ciptakan ular, menyusahkan orang je. Patuk orang lah, apalah. Hak Tuhan nak ciptakan apa-apa. Hak Tuhan nak ciptakan apa pun, kita tak ada hak nak petikai. Segala puji bagi Allah yang maha agung dengan zatnya, yang tidak ada seseorang pun melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Kita sudah tamat bab yang pertama, iaitu bab cara-cara mencari cinta Allah, yakni cinta yang agung. Pada bab yang kedua nanti insya-Allah kita akan membaca sifat-sifat orang yang beruntung. Siapakah dia orang yang beruntung di dunia dan orang yang beruntung di hari kiamat. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini saya ada di surau Kemensahat pukul 9 atau pukul 12. Kitab, ada 3 buah kitab saya akan ajar pagi ini. Kitab Al-Mu'inul Mubin, Hidayatul Mutafakkirin dan kitab Muhimmah. Jadi tuan-tuan boleh datang ijtima' kitab. Pagi ini 3 kitab kita akan ajar insyaAllah. Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal.